Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi ucapkan kepada anda peneman-peneman kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah ingin saya ucapkan kepada anda semua selamat kembali bertugas dan juga selamat belajar. Jika anda yang masih belajar tu kira selamat kembali bertugaslah selepas cuti perayaan Aidiladha, dan saya pasti ramai dengan kita, mungkin saya juga terlebih belanja dalam meraihkan perayaan Aidiladha ni. Dan saya nak beritahu Nadia. Saya ada di sini. Nadia ada di sini bersama saya, bukan saya seorang. Dan saya beritahu ada 5 punca masalah kewangan Nadia. Kongsikan bersama dengan kami. Satu adalah mungkin orang kata tiada simpanan kecemasan. Kedua, tidak tahu bezakan antara keinginan dan keperluan. Dan yang ketiga, tidak tahu ke mana wang terkeluar sebenarnya Nadia. Dan keempat, cita rasa melebihi keperluan. Dan kelima, sukar untuk menolak sebarang tawaran. Dan saya tertarik yang kedua. Kita tak tahu nak bezakan di antara keinginan dan keperluan Nadia. Dan kita juga kadang-kadang saya setuju dengan Zaim bila Zaim mengatakan bahawa kita ni kadang-kadang berbelanja, kita banyak yang keluar duit, kita keluar tapi kita tak tahu keluar untuk apa. Adakah perlu kita bayar untuk setengah-setengah benda yang sebenarnya kalau kita boleh cut down, sebenarnya boleh membantu pembelanjaan kita seharian, dapat mengurangkan pembelanjaan. Antaranya bila kita bercakap mengenai perbelanjaan ni, antaranya bil telefon. Bil telefon. Dan bila kita bercakap mengenai bil telefon ni, sekarang bil telefon sebab kita ada macam-macam jenis telefon sekarang. Lebih lagi smartphone bila kita menggunakan akses media-media sosial dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang kita ambil package seperti saya katakan tadi, ambil package yang terlalu besar atau terlalu kecil berbanding dengan penggunaan kita. Jadi akhirnya keputusan akhirnya kita berbelanja lebih dari apa yang kita perlukan. Dan ingin bercakap lebih lanjut tentang perkara ini Nadia. Sebentar saja nanti kita perkenalkan tetamu kita. Kita akan berkongsi dengan kita bagaimana nak menceritakan tentang perancangan supaya kita tidak melebihi belanja. Dan saya kira ramai juga katakan kita, kawan-kawan kita pun ada bercakap, bil telefon saya bulan ni tinggilah bercakap. Kenapa Nadia? Sebab benda-benda macam itulah. Dan kita nak saksikan dulu. Kita dengarkan dulu pendapat orang ramai, silakan. Macam tu. Kadang-kadang call kawan, kadang call ayah, mak. Sebab saya sekarang kerja. Buat kerja sambilan. Dalam sebulan anggaran dalam 130 kot. RM35 lah seminggu. Kalau macam apa, banyak mesej, call, sehari tu boleh charge RM10 ke? Dalam RM30 lah. Selalunya macam guna untuk telefon kawan, telefon mak ayah, macam SMS. Selalu banyak SMS lah. Melebihi daripada 100 mungkin lah. Lebih kurang 100.5 mungkin ada. Dalam sebulan tu boleh tahu lah, dalam sebulan RM10 lah. Sebab mesej je kan, so RM10 tu habislah sebulan. Tapi sebulan boleh dikatakan atas 50. Seminggu RM10. Biasa je. Biasa sebab tak guna internet, tak guna apalah, cuma mesej dan on call je. So tak guna kredit banyak sangat lah. Lepas tu guna 2 nombor dan pandai save lah. So dia punya perbelanjaan tu ada masa kurang sikit lah. 2. Kenapa boleh? Satu bil, satu lagi prepaid macam biasa. Sebab yang bil tu untuk telefon mak lah. Sebab dia macam dia punya bil tu macam kurang sikit lah kat telefon mak ayah kan. Lepas tu kalau nak telefon kawan, kadang-kadang guna juga bil tu. Lepas tu yang lagi satu handphone tu untuk SMS dengan kawan-kawan. Biasa lah. Saya sekarang beli tab kan. Yang tu senang untuk main apa ni, macam nak layari Facebook ke, nak baca paper ke apa ke kan. Satu lagi untuk telefon macam tu lah. Dan sekarang saya kira ramai yang bukan sesuatu yang baru sekiranya seseorang itu mempunyai 2 telefon bimbit dan 1 telefon biasa dan 1 lagi smartphone. Smartphone itu 2, ada 3 Nadia. Ada 3. Okey, kita nak tanya Zaim, bil macam mana? Bil, adakah bil yang saya kadang-kadang agak tinggi juga. Kadang saya fikir dari mana datangnya bil-bil yang terlebih tu? Mungkin penggunaan internet. Betul. Nadia pula macam mana? Lebih kuranglah sebenarnya. Kita tak nak melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita. Kita ada Cik Ikhwan Nazri Muhammad Asran yang merupakan wartawan IT, seorang wartawan IT yang selamat pagi. Selamat pagi. Sihat? Nadia, sihat alhamdulillah. Sangat sihat. Lepas dari haji. Sama lagi tu. Okey, kita nak teruskan mengenai perbincangan mengenai bagaimana kita nak menguruskan bil telefon pintar. Kalau kita bercakap mengenai package-package yang ditawarkan
tawarkan seperti yang saya katakan, dah banyak kali saya sebut package yang biasa kita tak tahu penggunaan kita sebesar mana, sebab bila kita menggunakan internet ni, kita melayari internet dan sebagainya, ada package yang terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi bagaimana tu kita nak menguruskan? Pada pendapat saya, telefon pintar. Dia dipanggil telefon pintar sebab dia banyak mengambil data. Sebab kita, ada banyak aplikasi dan setiap aplikasi itu menggunakan data. Jadi dalam kita nak berjimat, kita tengok pertama sekali kita punya kehendak. Sama ada kehendak atau keperluan. Adakah Facebook, Twitter, adakah aplikasi sosial tu salah satu keperluan ataupun satu kehendak. Tapi kalau macam katakanlah kita pelajar, mungkin cara yang terbaik adalah kita menggunakan prepaid, iaitu prepaid guna habis dia limit situ. Kalau package yang bayarnya, yang bayar bil, dan kita make sure kita langgan package bulanan dia. Macam saya sendiri melanggan package lah. Melanggan package, tapi saya tak ada package data. Sebab saya tempat kerja saya ada wifi, rumah saya ada wifi, kafe-kafe sekarang ni banyak wifi, jadi saya tak langgan package data. Itu pintar. Dan saya hanya guna data, macam sekarang ni saya jumpa, tak ada internet, saya langgan. Saya langgan sehari ataupun saya langgan seminggu. Atas pilihan sendirilah. Atas pilihan sendiri. Contohnya bila pergi ke macam kita dah balik kampung dan sebagainya, contohnya tempat yang tak ada internet, tak ada wifi, jadi tak ada pilihan melanggan untuk 1 hari atau 2 hari. Jadi itu dapat membantu berjimat. Dan saya berminat tadi bila mengatakan bahawa tentang bagaimana kita masuk laman-laman sosial dan sebagainya. Adakah perlu kita berikan perhatian di mana setiap data, contohnya kalau kita aja Facebook tu all the time, every time kita check walaupun kita tak buat apa-apa, itu memakan masa data, kena update kan, diupdate setiap masa. Itu dia akan makan data dan juga makan bateri. Jadi kita selalu tanya kenapa bateri cepat habis. Bateri cepat habis. Lepas tu kita komplain, apa pasal handphone ni? Kita beli mahal cepat habis bateri, tapi kita tak off data. Kita tak limitkan penggunaan 3G atau 2G. Okey. Ada beza tu. Kalau macam 3G, kalau kita tengok video YouTube contohnya, laju je lah. Tapi bateri pun laju je lah habis. Jadi kalau 2G, dia slow sikit. Tapi pada masa sama, data tu dia makan kurang. Sebab tu pentingnya orang cakap sebelum beli telefon tu, Nadia, kena belajar macam mana nak tahu off data. Kerana saya dulu mula beli pun tak tahu nak off data macam mana. Makan je kan. Tapi kena log out lah maknanya. Maknanya kita kena setiap laman sosial, kita off data. Dia setting pada handphone tersebut. Sebab macam, saya ingat lagi, masa mak beli smartphone. Yalah, pertama kali beli smartphone, beli je lah. Esok lusa, bil 200. Terkejut. Nasib baik 200. Sebab itu pun ada hard limit. Jadi kita pun kena tahu untuk set, kita telefon penyedia telco, dan kita boleh beritahu mereka set hadkan saya punya telefon bimbit ni pada RM100 contohnya. Jadi dia tak akan lebih RM100. Saya pernah ada kes sampai RM300. Tapi nak buat macam mana kena bayar. Okey, mungkin cikgu nak kongsikan kepada kami, kerana saya kira di kalangan kita pelajar ataupun mereka yang berpendapatan sederhana kata nak jimat dari segi penggunaan telefon, bil dan sebagainya. Tapi ada 2-3 telefon. Satu telefon biasa, satu internet. Sedangkan mungkin di tempat kerja ataupun tempat belajar dah ada wifi. Betul. Komen sikit, perlu ke mereka perlu ada 2-3 telefon berasingan, perlu ke mereka pakai internet 24 jam, macam mana? Pada saya, kalau macam katakanlah pelajar ataupun golongan berpendapatan sederhana, kalau sampai ada dua gadget tu membazir. Bagi saya membazir. Tapi tengok keperluan. Mana tahu kalau satu tu kerja, satu tu personal. Mungkin bolehlah. Tapi kalau dalam konteks pelajar, pekerja, tempat kerja dia ada wifi. Dan biasanya rumah sewa sekarang ni kalau dekat bandar tu confirm ada internet. Ada rumah tu ada selangan internet. Jadi bila kita pergi balik rumah, pergi universiti apa semua, kita on je wifi. Tak perlu sebenarnya data tu. Data tu kita pakai bila perlu. Sebab saya sampai sekarang ni pun memang cara macam tu berjimat. Orang kata kedekut. Tapi saya berjimat, saya nak maintain saya bil. Sebab wifi kita gunakan suka-suka hati tapi tak perlu bayar pada bulanan seterusnya. Ya, betul. Dan lagi satu, kebiasaannya package-package internet yang yang telco sediakan dan juga penyedia internet sediakan, dia ada package wifi yang orang tidak tahu. Contohnya kalau macam kita dah ada package package internet yang biasa kita guna, kat kafe-kafe yang ada simbol company tersebut, boleh juga kita login. Tapi orang tak tahu. Orang macam kena guna data. Beli lagi prepaid, beli lagi data apa semua. Jadi kat situ satu pembaziran. Sebab benda infrastruktur dah ada. Tapi kalau kita tak guna, rugilah.
Tapi biasanya saya berminat di sini kalau bercakap mengenai isu wifi juga sebab kita bercakap mengenai bagaimana nak menguruskan bil telefon pintar, bukan saja bil telefon bil yang kita bayar untuk telefon bil, tapi juga melibatkan wifi dan sebagainya. Kalau dari segi penjimatan, yang mana yang lebih jimat sekiranya kita ambil line, sebab itu saya kira memang suatu yang tak dapat kita halang apabila seorang memiliki 2 telefon. Memang itu suatu yang biasa, cukup normal. Jadi sekiranya kita dalam situasi itu, kita antara mereka yang berada dalam situasi itu, bagaimana, yang mana lebih menjimatkan sekiranya kita guna wifi atau bil telefon? Sebab wifi pun kena bayar, ada yang kena bayar, bukan free. Betul. Cari yang free. Tak ada yang free. Tadi yang free, tapi ada je lah. Okey, kalau macam tu, first kalau macam katakanlah pasal berkenaan pengurusan telefon. Telefon make sure kita dah ada je pilihan telefon yang kita boleh set 5 nombor kesukaan kita, 10 nombor kesukaan kita. Jadi kita boleh masukkan nombor tersebut dalam pilihan genggaman kita dan free lah. Ataupun kita tengok berapa ramai kawan kita dekat rangkaian yang sama. Jadi kita tengok rangkaian sama, kemudian tengok package dia, telefon rangkaian sama free. Jadi kita ambil package tu. Dan kalau macam katakanlah macam mesej sekarang ni, kalau katakanlah kita guna telefon pintar, kita gunakan aplikasi yang macam social, macam yang Facebook yang tak payah bayar. Kita message you pun free, you message balik pun free, tapi make sure dua-dua kena ada internet lah. Contoh WhatsApp dan sebagainya. Contoh WhatsApp dan sebagainya lah. Dan ada lagi satu aplikasi macam Skype dan Viber. Aplikasi ini bergantung pada internet, tapi kita boleh call pada kadar percuma. Jadi kita tak membazir kita punya kredit lah. Betul. Talk time. Dan bukan saja untuk dalam negara sebenarnya, tapi untuk di luar negara juga. Kadang-kadang kita ataupun di luar negeri, kadang-kadang jauh sikit kan, kita nak telefon. Saya masih lagi terkenang zaman-zaman mana kita menggunakan telefon rumah. Kan telefon rumah bilnya cakap lama-lama. Tak boleh cakap lama, takut mahal. Nanti mak tengok, ni nombor siapa ni? Dia nombor chat dia. Tapi sekarang bila kita menggunakan telefon pintar, kita menjadi leka. Kadang-kadang kita tak tengok bil, dah terlalu pintar. Semuanya dihantar melalui SMS. Ini bil anda. Jadi kita tak keep track, kita tak mengikuti bil tu, duit tu pergi ke mana. Betul. Bila lagi kita kena postpaid. Jadi mungkin ada pandangan bagaimana kita nak menguruskan lebih pintar. Adanya aplikasi dalam telefon pintar, kita boleh set limit, satu limit data dan satu juga limit panggilan. Tapi saya lebih biasa dengan limit data lah, sebab limit data kita boleh set. Katakan package tersebut 5 GB pertama percuma. Yang seterusnya kena bayar ala kad, akan di-bill. Jadi aplikasi ini kita boleh set. Kita set 4.8 GB dan dia cut off kita punya data. Dia potong data. Kita apasal Facebook sebab tak boleh biasa update ni? kita tak tahu sampai kita dah sampai 5 gig tu kita tak sedar. Kita tak sedar kita guna, kita ingat masih belum. Kita ingat masih belum sebab kita tak terlalu tapi lepas tu kalau tu sebab adanya aplikasi tersebut, jadi bila dia sampai limit, dia cut off internet dan dia akan keluar notifikasi lah. Apa nama aplikasinya kalau tak aplikasi kalau macam saya guna Android. Dalam Android tu ada setting untuk limit data tersebut. Aplikasi setting. Saya yakin ada, cuma saya tak pasti pasal nama dia sebab saya dah pakai yang dah disediakan. Jadi automatically dah ada bagaimana untuk melimitkan data kita. Automatically dah ada bagaimana nak limitkan lah. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kami lagi. Sekarang saya kira bagus ada sebab kita dah ada satu pilihan sama ada awak nak gunakan line internet ataupun prepaid internet. Betul. Pandangan Cik Ikhwan. Sama ada line internet ataupun prepaid internet. Itu kita tanya diri kita balik, keperluan kita macam mana? Kalau kita salesman, kalau kita tukang jual, kalau kita asyik keluar daripada office, jumpa klien, lepas tu kita tunjuk kita punya gadget, encik belilah apa semua, mungkin kita kena pakai line. Sebab line, dia fixed price RM60 ke RM50, tapi itulah dia. Trafik dia itu begitu begini. Kalau macam mingguan, macam saya memang melanggan mingguan, satu minggu RM20. Sekali tengok, baik pakai yang line, tapi sebab saya banyak pergi tempat yang ada wifi, jadi saya tak perlu. Jadi saya dapat jimat dalam sebulan mungkin satu kali je, seminggu je yang saya betul-betul keluar, tak masuk office apa semua, tapi saya kena langgan lah. Tapi kat situ saya dah jimat RM20 berbandingan tadi RM50. Tapi dilihat kalau prepaid ni dilihat lebih kita boleh merancang, betul tak? Prepaid boleh merancang. Sebab apa-apa hal lebih limit dia putus, itu je. Kalau line, kalau yang talian
Lebih. Akhir bulan, 300. Terkejut. Macam Nadia terkejut bila setiap bulan. Tak, bukan. Tapi penjimatan sebegini bagus. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita fikir, mungkin tak bulan ni jimatlah RM10 je kot. Jimat RM10. Tapi RM10, setahun dah berapa dah kalau kita boleh jimat? Betul. Kalau katakanlah macam tadi, saya kata satu bulan tu mungkin 1 minggu je yang saya guna RM20. Kalau berbanding harga asal mungkin RM50 atau RM60 saya terpaksa bayar. Jadi saya dah jimat RM30 kat situ. RM30 kat situ. Jimat 10 bulan dapatlah beli handphone baru atau beli benda lain yang lebih diperlukan. Okey, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan banyak terima kasih pada Encik Ikhwan Nazri yang merupakan seorang wartawan IT. Jadi mungkin di sini saya pun nak berkongsilah bagaimana cara saya berjimat sebenarnya. Saya salah seorang yang mengguna 2 telefon. Satu telefon saya guna untuk membuat panggilan, tapi yang itu saya lebih jimatkanlah sebab sekarang kita tak banyak guna telefon pun, kita banyak guna aplikasi-aplikasi di mana menghantar mesej tanpa perlu membayar. Satu lagi telefon, smartphone saya tu saya tak ambil line. Jadi saya cuma menggunakan seperti kata Cik Ikhwan tadi, kita gunakan wifi. Jadi dalam keadaan tertentu di mana perlu sangat, yang mana tak ada wifi, perlu sangat saya gunakan telefon satu lagi. Ini ke satu contoh di mana anda boleh ikut Nadia nak berjimat. Kalau perlu sangat saya akan pakai telefon yang ada line tu, tapi kalau ada pilihan saya akan sentiasa berjimat menggunakan smartphone. Itu kelebihan sebenarnya. Ada kelebihan pros and cons lah sebenarnya menggunakan telefon pintar ni. Walaupun semakin lama semakin canggih, sebenarnya orang kata makin membazir dari segi kewangan mengeluarkan pelajaran telefon dan bil sebagainya, tapi macam ada kata-kata tadi ada pros and cons lah. Ada kebaikannya, ada yang percuma-percuma seperti itu kan. Dan kita nak sebentar nanti kita nak bersama dengan Ali Iskandar untuk mengetahui gadget terkini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami.